Hariku yang terasa sunyi, oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tu'ti as-salam, ألا بذكر الله نحيا فكبروا، وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilal muda tak mengerai, hariku yang terasa sunyi, oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Hilal muda tak mengerai, hariku yang terasa sunyi, oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tu'ti as-salam, ألا بذكر الله نحيا فكبروا، وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilal muda tak mengerai, hariku yang terasa sunyi, oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Ya. Apa khabar semuanya pada pagi ini? Adakah semua sihat, sejahtera, sehat dan dalam keadaan yang gembira pagi ini? Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, setiap kali pertemuan kita, apa yang perlu kita ingat ialah sentiasa untuk kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Dengan apa segala nikmat yang diberikan kepada kita, segala nikmat, apa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai pemudah untuk kita meneruskan kehidupan harian kita, itu semua adalah nikmat. Ya, dan yang baik itu semua datang daripada Allah, dan yang kurang itu mungkin daripada kita sendiri, tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah saya nak ajak untuk sama-sama kita meletakkan rasa syukur itu yang utama. Kemudian kita kena sedar dan tahu bahawa kita hanyalah hamba Allah yang sentiasa ada kekurangan, dan kita sekarang ini berada dalam fasa untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini, segala apa benda yang kita lakukan yang berunsur kebaikan ini, moga-moga ianya menjadi satu amalan untuk kita bawa ke akhirat nanti insya-Allah. Moga-moga para malaikat mencatat apa segala amal baik yang kita lakukan di dunia ini. Dan secara tak langsung dengan kebaikan yang kita buat itu menghapus segala dosa-dosa kecil yang kita buat tanpa kita sedari selama ini, tuan-tuan dan puan. Ya. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersua semula. Semalam kita baru selesai untuk baiki surah pilihan, dan saya rasa semua ada semalam kot. Ke ada yang tak ada semalam? Jadi saya maklumlah, saya umumkan juga untuk kita punya slot hari Rabu petang BSP baiki surah pilihan, kita tangguhkan dulu. Kerana kita tangguhkan untuk bulan 4 ni sebab kita nak bagi laluan pada bulan Ramadan. Kita beri laluan pada bulan Ramadan, dan sebenarnya di pihak saya sendirilah, saya agak sibuk untuk Ramadan ni. Jadi kita terpaksa hold dulu untuk baiki surah pilihan, dan kita akan sambung semula insya-Allah selepas raya nanti. Jadi semalam kita baru saja selesai untuk episod yang ke-15, episod 15, dan alhamdulillah selesailah untuk bacaan surah Al-Mulk 30 ayat. Alhamdulillah. Alright. Terima kasih di atas komitmen anda semua untuk semalam. Dan kalau ada yang tak berkesempatan, tak apalah, nak buat macam mana kan. Mungkin ada yang sibuk kerja dan sebagainya. Tak apa, kita faham. Jadi kalau tuan-tuan dan puan perlukan bantuan apa-apa, boleh message ataupun kontak saja dengan tim kami. InsyaAllah kami akan cuba bantulah untuk dapatkan ulangan ataupun tuan puan nak tonton balik daripada awal sehinggalah episod yang ke-15 untuk baiki surah pilihan. Baik. Pengumuman seterusnya saya nak share dulu. Nanti di tengah nanti saya cerita balik, cuma saya takut terlupa. Okey. Kepada tuan-tuan dan puan yang baru masuk ni, mungkin ada sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan yang berhajat untuk membuat sumbangan, dan yalah sekarang ni pun takut nak buat sumbangan pun risau, takut ada yang scam dan sebagainya. Jadi kami membuka peluang dan ruang kepada tuan-tuan dan puan, siapa yang nak memberi sumbangan, bukan kepada kami, tapi kami ni sebagai orang tengah lah. Jadi kami izin ngaji buka untuk tuan puan memberikan sumbangan seikhlas hati terpulang. Cuma asasnya begini, kami bercadang untuk memberikan kurma kepada masyarakat umum lah. Kita akan tengok lah, kita akan bagi ke masjid ke, tengok macam mana. Cuma kita akan bagi untuk pack kurma ajwa itu 200 gram yang bernilai RM20. Jadi bukanlah saya kata tuan puan kena sumbang RM20, tidak, terpulang RM1 ke, RM2 ke, RM3 ke, RM5 ke, tak kisah.
Cuma nanti cukup je nilai RM20, kita akan dapat satu pack lah untuk 200 gram kurma ajwa dan kita akan edarkan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kami cuba buat ini sedikit sebanyak dapat memberikan adalah amal yang kami cuba untuk lakukan, dan secara tak langsung tuan-puan pun dapat pahalanya lah, ya. Jadi kami hanya membuka peluang, kami hanya membuka ruang. Okey, membuka ruang kepada tuan-puan. Anda kata ada yang berhajat untuk memberi sumbangan, terpulanglah. Kalau tak nak pun tak apa. Ni saya hanya membuka ruang. Mungkin ada yang nak, tak tahu kan nak salurkan ke mana, ataupun tak tahu dah. Dah bagi semua, dah bagi dah, tak tahu nak bagi kat mana lagi. Jadi boleh terus hubungi tim kami untuk kami bantulah. Boleh tuan-puan, ya. So untuk pengurusan ini tuan-puan boleh tekan link di atas untuk dapatkan info maklumat lebih lanjut lagi macam mana proses kita ni. Cuma asasnya tadi begitulah. Kita akan sumbangkan kurma 200 gram, satu pack lah, 200 gram kurma ajwa 200 pack yang bernilai RM20. Jadi kita tengoklah macam mana, berapa kita dapat. Okey. Jadi contohlah kalau dapat kutipan, kita kata dapat RM1,000 contoh. Jadi kita bahagikanlah. Berapa pack boleh dapat, kan? Berapa pack boleh dapat. Itu sahaja. Jadi siapa yang nak info lanjut boleh tekan link di atas, insyaAllah. Dan kepada mereka yang nakkan Ramadan Planner pun, kita masih ada sediakan lagi, insyaAllah. Ramadan Planner untuk tuan-puan, kita kata bagi kemas perjalanan Ramadan pada tahun ini. Jadi mestilah kena ada planning, kena ada susunan yang betul. Jadi kami pihak Izin Ngaji mengeluarkan Ramadan Planner untuk tuan-puan tandakan apa yang perlu dalam Ramadan Planner tersebut. Dan sebenarnya Ramadan Planner itu dah diterangkan secara detail, secara lengkap daripada saudara Irfan, daripada tim Izin Ngaji sendiri. Dan saya yakin tuan-puan pun dah tonton dah. Kalau ikutkan daripada minggu lepas lagi kita dah buat, ya. Dan insyaAllah mungkin ada di kalangan tuan-puan yang masih lagi belum jelas, okey, berkenaan dengan Ramadan Planner ni. Jadi petang ni sama-sama insyaAllah kita akan ada slot, saya boleh kata lebih kepada slot motivasi lah, ataupun perkongsian pada petang ni insyaAllah, bersama dengan saudara Irfan pada jam 3 petang tuan-puan. Hari ini pada jam 3 petang. Tajuknya ialah apakah tindakan kita pada bulan Ramadan nanti? Apa yang perlu kita buat? Okey, kalau minggu lepas kita ada juga slot perkongsian, tapi tajuknya persediaan. Persediaan menghadapi bulan Ramadan. Jadi untuk petang ni kita nak bincangkan tentang apa yang nak dibuat pada bulan Ramadan. Apa yang nak dilakukan, apa yang nak dibuatkan pada bulan Ramadan nanti, insyaAllah. Jadi saya harapkan tuan-puan ada bersama-sama pada petang ini pada jam 3 petang, insyaAllah. Kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Okey, kita ajak, mudah-mudahan adalah sedikit sebanyak input yang kita boleh dapatkan, dan secara tak langsung membuatkan kita kita lebih bersedialah untuk menghadapi Ramadan yang bakal menjelma ini, insyaAllah. Wallahu a'lam. Okey, so jelas tadi ada beberapa poin yang saya sebutkan tentang sumbangan. Okey, siapa yang berhajat boleh tekan link di atas. Kemudian berkaitan dengan Ramadan Planner, okey, siapa yang nak dapatkan pun sama, boleh tekan link di atas, kita ada sediakan. Dan yang ketiga, untuk petang ini tuan-puan, slot bersama saudara Irfan daripada tim Izin Ngaji sendiri untuk berkongsikan kepada anda apakah yang perlu kita lakukan ketika masuknya bulan Ramadan ini, insyaAllah pada jam 3 petang hari inilah. Okey, baik, itu saja untuk makluman awal. InsyaAllah nanti saya akan ulang balik lah di tengah nanti ataupun di hujung nanti. Okey, mungkin ada sahabat-sahabat lain yang masih lagi belum masuk. Jadi itu saja. Tuan-tuan dan puan yang baru masuk, selamat datang semuanya. Kita belum mula lagi, insyaAllah. Tadi baru intro sikit, mukadimah sikit. Hari ni hari Khamis, alhamdulillah. Esok kita akan bertemu lagi untuk sharing tajwid untuk minggu yang terakhir lah. Okey, untuk minggu yang terakhir untuk minggu ni. Dan saya rasa tak ada apa dah yang tertinggal. Jadi itu saja. Baiklah. So untuk hari ni tuan-puan, kita akan sambung untuk ayat seterusnya 213. Okey, saya buka dulu. Baik, kalau tuan-puan buka Al-Quran muka surat 33 ni,
Okey, sambungan daripada ayat semalam lah. Semalam kita berhenti 212. Kita berhenti ayat 212. Hari ni kita nak masuk ayat 213. Dan untuk makluman anda semua, untuk ayat 213 ni kita akan bincang untuk separuh ayat sahaja. Bakinya nanti kita akan sambung esok insya-Allah. Sebab ayat 213 ni dia panjang. Panjang. Jadi saya ambil separuh. Saya ambil separuh, nanti yang baki tu nanti kita sambung esok hari insya-Allah. Sebab tu saya letakkan ada dot-dot kat sini tuan-puan, ada titik-titik ni. Supaya tuan-puan maklum bahawa ada sambungan lagi. Ayat ni tak terhenti di sinilah. Boleh? Clear ke? Alright, alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita boleh mulakan dahulu. Sama-sama kita bukakan pertemuan kita pada pagi ini, pagi yang penuh indah ini insya-Allah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini dia ayat 213, separuh ayat. InsyaAllah separuhnya lagi kita akan sambung esok. Jom kita baca dulu sama-sama. Jangan lupa sebelum kita mulakan ni, sentiasa untuk saya ingatkan, jangan lupa betulkan niat masing-masing. Okay, pejam mata sekejap, muhasabah balik, betulkan niat kita semula insya-Allah. Jadi jom kita teruskan. Kita baca bersama-sama ayat ini insya-Allah. Okey, tarik nafas. Sedia, 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-puan, dah selesai dah untuk bacaan kita yang pertama. Jadi, apa nak ditunggu lagi? Jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Pastikan tuan-puan dah bersedia dengan alat tulis masing-masing, nota. Ya. Pastikan tuan-puan catatlah apa yang boleh dicatat, yang boleh diambil sebagai ilmu. InsyaAllah. Jom kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Baik. Huruf kaf baris atas tuan-tuan puan, dua harakat. Okey, ni alif mat ni kat sini
Kanan nun bersabdu. Kanan alif lam syams ya di sini hukumnya. Kemudian nun tu sendiri kita dengungkan wajibul gunnah dengan kadar 2 harakat, wajib dengung. Kemudian dipanjangkan pula 2 harakat. Nampak tak ada alif mat kat sini? Kanan nasu. Kanan nasu Okey, selesai. Huruf sin baris depan su. Huruf sin baris depan su. Hamzah baris hadapan u. Su'um. Su'um. Ni. Mim bersabdu tuan-tuan perempuan. Kena buat apa? Kena dengung juga. Okey, kena dengung juga. Mim bersabdu. Kanan nasu ummatan wahidah. Baik. Kemudian dah habis dengung tu. Ummatau. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Di sini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Apa itu idgham? Memasukkan. Jadi kita nak masukkan apa ni? Bunyi tanwin tu kita masukkan ke dalam huruf waw. Ummatau. Tau. Itu kata masuk tu. Bi gunnah. Dan kena dengung. Jadi bila sebut idgham bi gunnah ni tuan-puan, ada satu pantang larang yang kita kena pastikan. Supaya kita tidak melakukan kesalahan itu. Apa dia? Bunyi yang kosong. Ummatau wa tau. Bukan tau. Pastikan ada unsur dengung tu. Okey. Pastikan ada unsur dengung di hidung kita. Bukti dia macam mana? Macam mana kita nak tahu jadi ataupun tidak dengung kita? Tutup hidung. Ummatau. Kalau kita kosong, tau. Jadi kalau ada bunyi sengau, contoh tau. Jadi bila ada je unsur sengau, bunyi sengau tu, maknanya jadilah tu. Adalah. Itulah yang dimaksudkan bi gunnah. Bukannya fokus gunnah 2 harakat tu tuan-puan. Itu kadar dia. Tapi sifat gunnah yang perlu wujud di situ, yang kita kena titik beratkan, yang kita kena pastikan ianya betul-betul ada. Betul? Faham ni? Apa yang saya maksudkan ni? Jangan cukup kadar 2 harakat tu je. Ummatau. Sebab kalau kita buat bunyi kosong pun boleh juga panjang kadar 2 harakat. Jadi kena hati-hati. Jelas Idgham bi gunnah. Kanan nasu ummatan wahidah. Huruf waw baris atas, kita baca 2 harakat ke sini. Ada alif mat kecil ni tuan-tuan puan. Wahidah. Baik. Huruf ha baris bawah. Huruf ha baris bawah, hi. Pedas kan tengah kerongkong kita ni kita kena sempitkan. Kena sempitkan. Wahidatan faba'athallahun. Wahidatan. Wahidatan fa. Baik, tadi kita berhenti kan? Sebab saya nak ambil potong-potong. So kita sambung. Wahidatan. Tanwin bertemu fa. Kat sini ikhfa hakiki. Ikhfa ni sembunyi maksud dia. Kita nak sembunyikan apa? Sembunyikan tanwin itu pada ta tu lah. Asalnya tan kan? Tan. Jadi kita nak sembunyikan. Macam mana nak sembunyikan tu? Seperti yang kita selalu sebut-sebutkan. Apa dia? Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Mana nun ustaz? Tak nampak pun. Nun tu ada dalam tanwin tu. Okey? Tanwin kan?
Nun mati yang ada pada sebutan tetapi tiada pada tulisan. Saya ulang. Tanwin ialah nun mati yang ada pada sebutan kita ni tetapi pada tulisan tidak ada. Jadi kena jelas di situ. Wahidatan fa fa. Dengung yang berlaku di sini perlulah dalam keadaan yang nipis sahaja, ringan sahaja. Sebab apa? Sebab dia bertemu dengan huruf fa yang memang bersifat nipis. Wahidatan faba'athallahun. Wahidatan. Ringan sahaja, jangan diberat-beratkan. Contoh, wahidatan. Bila kita bawa unsur dengung yang begitu, nanti apa yang berlaku? Kita susah untuk sebut huruf fa. Sebab tu ikhfa hakiki ni tuan-tuan puan, dia biasanya kalau kita belajar lah, sebelum-sebelum ni kalau tuan-puan belajar pun, mesti ustaz-ustaz Sazah akan cakap, okey, bila dah dengung tu, bersedia untuk sebut huruf selepas tu. Huruf apa yang dia bertemu. Macam sekarang ni kita tengok tanwin ni bertemu dengan siapa? Fa. Maknanya dalam kita mendengungkan itu tadi, kita dah bersedia untuk pergi pada makhraj huruf fa. Makhraj huruf fa kat mana? Jadi timbullah persoalan tu. Kalau kita tak tahu di mana kedudukan makhraj, di mana kedudukan huruf dengan tepat, maka ianya menyukarkan kita untuk sebut. Itu asas ataupun benda yang kita tak boleh nak nafikan. Ada pun orang yang mungkin dia tak tahu pun makhraj, tapi dia tembak-tembak bunyi dia kena. Itu alhamdulillah lah, kira nasib lah tu. Kan, rezeki, orang kata rezeki. Wahidatan fa. Jadi makhraj bagi huruf fa ni ialah di bahagian bibir kita ni, bibir mulut. Bibir bawah ditolak ke gigi atas ini. Siapa yang ada poster makhraj huruf, letak depan siap-siap nah. Jangan lupa, setiap kali sharing tajwid, tuan-puan yang dah ikuti seminar sebelum ni, seminar makhraj huruf, akan ada poster tu letak depan. Kan, senang nanti apa-apa nak tanya ke, boleh tengok kat situ. Okey, clear nah? Wahidatan faba'athallah. Okey, kita berhenti kat situlah kalimah Allah. Kita ambil pendek-pendek je. Faba'atha. 4 huruf ni. Okey, 4 huruf ni asasnya tengok satu harakat sahaja. Cuma sa ni dia akan masuk terus pada kalimah Allah lah. Kalau ikutkan 3 je lah. Faba'a. Huruf ba pada atas. Ain sempitkan. Faba'athallah. Baik. Huruf sa ni, sebelum kita cerita pada kalimah Allah ni, nak baca tebal ke nipis, pastikan selesai dulu pada sa ni. Kena keluarkan sedikit hujung lidah. Faba'atha faba'athallahun. Faba'atha. Tak kisahlah dia bertemu dengan siapa pun, tapi selesaikan makhraj dia dulu. Kat mana tempat keluar huruf sa ni? Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Faba'atha. Kalimah Allah ini perlu dibaca dengan tebal. Sebab apa tebal? Kerana ni huruf sa ni sendiri dia berbaris atas. Ya. Faba'athallahun. Okey, lupa nak berhenti tadi kat sini kan. Faba'athallah. Habis. Faba'atha. Lam pada kalimah Allah ini sahaja yang tebal. Lam pada kalimah Allah ini sahaja yang tebal. Huruf sa jangan tebal, jangan bawa pengaruh tebal tu pada sa. Sa bunyinya biasa, sa. Jangan so. Faba'atha, so. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kat sini tebal. Faba'athallah. Lagi senang nak buat kalau kita bawa kalau kita dah awal-awal tebal tu,
Senanglah nanti nak tebal pada kalimah Allah tu. Jadi sekarang ni kita bukan nak cerita senang ke susah ke. Apa-apa pun berbalik pada kaedah. Itu je. Faba'atha sallah sallahun. Saya terlupa je. Patut nak berhenti kat situ. Faba'athallah. Okey, bila kita berhenti kat sini, ma'arid li sukun. Okey, ma'arid li sukun. Kita boleh berhenti dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey? Boleh faham ni tuan-tuan dan puan? Kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallah. Okey, selesai dah. Jom kita baca. Nanti kalau kita berhenti kat sini kalimah Allah ni, kita ambil semula nanti pada faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin. Okey. Kita baca dulu, kita mulakan dengan isti'azah sama-sama. 1 2 mula. A'udzu bi Minta maaf tuan-tuan. Okey, sekali lagi. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallah. Kita berhenti kat sini. Kemudian sekali lagi nak ambil balik kat sini. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin. Baik. Faba'athallahu huruf ha baris depan ni terus masuk pada alif lam syamsiyah kat sini. An-nabiyyi alif lam syamsiyah. Okey, alif lam syamsiyah. Faba'athallahu an-nabiyyi nabiyyi. Dengung pada nun ni, wajibul ghunnah. Kemudian biyina mubasysyirin. Faba'athallahu nabiyyi. Kat sini tuan-tuan dan puan, biyyi 2 harakat. Kat sini 2 harakat. Baik. Kenapa kita kata 2 harakat kat sini? Sebab tuan-tuan dan puan lihat ni, ada huruf ya kat sini. Ya mad. Okey, huruf ya mad. Dan sebelumnya terdapat huruf berbaris bawah, iaitu pada ya bersabdu ni lah. So bunyinya biyina, biyina, biyina. Okey? Jelas kan cara bunyi nak tu? Cara nak bunyi kan, nak baca tu. Biyina an-nabiyyin. An-nabiyyi. Tu 2 harakat. Apa nama hukumnya kat sini, tuan-tuan dan puan? Boleh? Boleh tuan-tuan dan puan? Faham ke tak tu? Jelas ataupun tidak ni soalan saya ni. Apa hukumnya kat sini tuan-tuan dan puan?
Yi tu apa hukumnya? Faba'athallahu nabiyyi biyyi. Saya yakin ramai yang tahu ni. Tak ada apa yang susah, tak ada apa yang rumit pun. Semua sajalah kita nak refresh balik. Mat tamkin. Jawab dulu tak apa, pelan-pelan. Mat asli. Tak apa, relax. Jawab dulu tuan-tuan. Okey, baik. Selesai dah. Ramai dah jawab dah ni. Mak Jais. Mak Jais pun ada. Tak tahu Ustaz. Mak Jais, Mak Tamkin, Mak Asli. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, kalau diikutkan dalam kitab lah, saya yakin tuan-puan ada bahan-bahan rujukan. Jadi untuk contoh perkataan yang seperti ini, ianya disebut sebagai mat tamkin. Pada sebutan yi tu. Yi tu, faba'athallahu nabiyyi. Yi ni kalau kita dengar dan kalau kita tengok, dia memang sama macam mat asli, tapi disebut sebagai mat tamkin. Okey, tuan-tuan dan puan kena faham di sini. Mat tamkin tu adalah kita istilahkan dia apa ke? Bahasa Arab dia laqab. Laqab ni maksudnya gelaran ataupun gelaran. Dia sebenarnya mat asli. Dia sebenarnya mat asli. Faham tak? Cuma ada satu lagi istilah ataupun gelaran yang disebut sebagai mat tamkin. Tamkin ini maksudnya tetap. Jadi apakah yang dimaksudkan tetap itu tuan-tuan dan puan? Macam ni. Kalau kita tengok kat sini, okey, kalau kita tengok kat sini, nabiyyi. Kat sini ada huruf ya. Ada huruf ya. Nabiyyi. Betul tak? Kemudian selepasnya ada huruf ya mad pula yang ni. Ada ya mad. Okey. Faba'athallahu nabiyyina. Nabiyyi. Asalnya yi. Kemudian selepasnya ada ya mad. Maka dipanjangkan nabiyyi. Jadi yang dimaksudkan tetap itu ialah menetapkan bunyi mat itu tanpa sebarang perubahan. Itu maksud dia. Menetapkan, menetapkan bunyi mat itu tanpa sebarang perubahan. Itu kata mat tamkin. Sebab apa? Kalau ikutkan panjang cerita dia, ianya melibatkan unsur qiraat yang lain tuan-puan sebenarnya. Sebab tu diistilahkan mat tamkin ni. Jadi pada kita sebenarnya tak ada pun masalah pun kat sini. Kita tetap akan baca dua harakat. Itu sahaja. Jadi benda ni dia melibatkan tentang cabang perbincangan qiraat, yang mana kalau kita buka cerita tu, dia mungkin akan jadi benda yang berat lah. Sebab bila kita bercerita tentang cabang qiraat ni, ianya adalah satu benda yang tak diketahui masyarakat umum. Bukan semua orang tahu benda ni. Bukan semua orang belajar. Melainkan ahlinya. Kalau mereka yang betul-betul mendalami bidang. So mereka akan nampak perbezaan. Jadi istilah itu datang, yang saya kata gelaran itu tadi datang, disebabkan itulah ianya ada
melibatkan tentang perbincangan qiraat yang lain. Itu sahaja. Jadi apa yang kita boleh faham setakat ini cukup. Asasnya tamkin ialah menetapkan bunyi mat itu tanpa sebarang perubahan. Sebab ya dengan ya, tuan-puan. Ya dengan ya. Jadi mungkin ada yang setengah pihak yang fikir takkanlah nak bunyikan dua-dua ya tu. Yi, lepas tu nak yi lagi sekali. Nabi yi belakang tu. Nabi yi. Itu sahaja sebenarnya. Boleh faham ni? Jelas ke jelas? Untuk geng-geng kita, kita tak masuk lagi bab mat nanti insyaAllah. Dalam bab mat nanti detail sikit lah. Okay? Kalau nak detail-detail pun semua, itu bukan di sinilah tuan-puan. Ni kat sini kita cerita umum yang mudah untuk kita dapat. Okay, kalau kelas tajwid, kelas intensif, tu lain lah. Kita akan cerita insyaAllah detail sikit lah. Itu pun tak adalah detail mana. Cuma tapi kita dapat lah secara meluasnya apa yang sebenarnya yang nak difahamkan kepada kita berkaitan dengan mat tamkin ini. Wallahu alam. Faham nah? Okey. Jelas. Mantap. Okey. Fab'athallahu an-nabiyina mubashirin. Nabiyina mubashirin. Namu. Nun pada atas na. Mu. Satu harakat. Bashi. Na mubashirin. Mubashirin. Mubashi. Itu je lah bunyi dia. Tak ada apa pun. Mubashi. Huruf ra baris bawah nipiskan dia. Ri. Kemudian matikan di sini ma'arid lis sukun. Ma'arid lis sukun. Ianya akan berlaku ketika waqaf sahaja. Dan kita boleh baca dengan kadar 2, 4, 6 lah. Okey. 2, 4 ataupun 6. Fab'athallahu an-nabiyina mubashirin. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Fab'athallahu an-nabiyina mubashirin. Baik. Kita sambung lagi kat sini. Wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Baik. Huruf waw baris atas. Wa. Wa nun mati bertemu zal. Baik, nun mati bertemu zal ni tuan-puan, ikhfa hakiki. Dia samalah macam kat atas ni tadi. Cuma ini tanwin bertemu fa ni yang atas ni. Baik, sekarang ni tanwin bertemu zal. Point dia sama je, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Wa munziri wa munziri wa munziri wa tu kadar dengungnya dalam keadaan yang nipis bersedia untuk sebut huruf zal. Di manakah makhraj huruf zal? Keluarkan sedikit hujung lidah. Wa munzi wa munzi zi wa tu kadar dia. Jangan diangkat-angkat bunyi dia. Tak perlu pun. Dia bukanlah salah berdosa ke apa, tuan-puan. Jangan salah faham. Okey, cuma ianya tak bertetapan lah. Kaedah tu kurang cantik lah. Tu. Zi. Macam mana nak sebut zi tu nanti? Jauh dah. Kalau kita dah menjauhkan unsur dengung tu daripada makhraj zal tu, maka akan bunyi dia, istilah kita nak faham, bunyi dia bersepah lah tuan-puan. Dengung tu nanti dia bersepah bunyi dia. Wa mu'idhi. Nampak? Sebab kita dah dengung tu, dah bersepah-sepah bunyi dia. Faham kan maksud bersepah tu?
Dia entah ke mana hala perginya. Lepas tu nak berbalik pada makhraj zal. Nampak tak? Dia macam terhuyuh hayang bunyi dia tu. Ke mana-mana nak pergi kita pun tak tahu. Dia macam tak ada hala tuju lah. Mudah kita nak faham macam tu kan. Cuma kalau kita direct terus, wa munzirina, gitu. Senang sikit. Gitu. Pembincangan ikhfa hakiki ni dia agak rumit sikit tuan-puan. Dia perlukan masa lah untuk kita faham tu tak ada masalah. Untuk praktik tu. Nak hadirkan pada bacaan tu dia ambil masa sikit. Okay. Dan share kat Telegram. Mantap bosku. Terbaik. Okay. Bunyi bersepah. Itulah dia. Jangan bersepahkan bunyi dia tuan-puan ya. Itu istilah kita lah ya. Tidaklah tulis dalam buku tajwid. Pastikan jangan melakukan ikhfa hakiki dengan bersepah. Dalam kitab tak ada lah tulis macam tu tuan-puan. Ni pendekatan kita je. Sembang-sembang kita je nak faham. Baik. Teruskan lagi. Wa munziri ri. Huruf ya mad sebelumnya baris bawah. Wa munzirina wa anzala. Baik. Ri tadi 2 harakat selesai. Na, wa. Nun baris atas, wa baris atas. Tak ada masalah kan? Baik. Kat sini sekali lagi. Nun mati bertemu zai. Sekali lagi ikhfa hakiki. Kaedahnya sama macam tadi. Cuma bezanya tuan-puan kena pisahkan berkaitan dengan makhraj tu. Kalau kat sini huruf zal, mudhi, keluar ke hujung lidah. Kalau di sini huruf zai, lidah duduk dalam. Kat mana makhraj huruf zai, tuan-tuan puan? Tuliskan di ruangan komen. Mana makhraj huruf zai ni? Kat mana duduknya? Cuba tulis. Sahabat-sahabat yang menonton ni, ramai-ramai yang menonton ni. Cuba jawabkan dulu huruf zai ni mana duduknya? Di mana rumahnya tuan-puan? Dia dah masuk Perak sikit ni. Di mana rumahnya bagi huruf zai ni? Macam rumah bersepah. Okey. Dah ada satu jawapan dah. Hujung lidah menyentuh gigi bawah. Amboi, padu. Ini geng-geng nak tanya sikit, ini geng-geng yang join seminar makhraj huruf ke? Cik. Baik, jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menjawab. Huruf zai ni hujung lidah yang akan berada di mana? Belakang gigi sebelah bawah. Huruf zai. Dah ada 3 huruf kat situ sekali. Huruf zai, sin dan sad. Okey, ada 3 huruf yang mana hujung lidah ini akan berada di belakang gigi sebelah bawah. Az. Tuan-puan akan rasa hujung lidah tuan-puan tu akan berada di gigi bawah belah belakang. Kat dalam. Jadi itu pentingnya bila kita tahu kedudukan huruf. Okey, jelas ni? Faham? Faham ke faham? Ya Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi itu sahaja. Dari sudut nak mendengungkannya sama sahaja seperti di sini. Wa munzirina wa anzala ma'ahumul wa anzala. Beza dia keluar hujung lidah ataupun tak, itu je beza zai dengan zal kan. Itulah
perbezaan yang kita boleh nampak. Keluar lidah, tak keluar lidah. Hujung lidah lah maksud saya. Boleh? Az. Boleh? Huruf zai dengan zal lain kan? Confirm lah. Sangat lain lah. Okay? Huruf zal hujung lidah yang dikeluarkan perantaraan gigi. Ni kacip ni atas dan bawah ni. Huruf zai lain. Dia belakang gigi bawah. Belakang gigi sebelah bawah. Beza lah. Kita tahu beza lah. Sampai ada poster makhraj huruf tu. Tengok lah. Itu adalah orang kata apa, panduan. InsyaAllah mudah-mudahan kita mudah lah kita nak faham kan. Bila kita tengok ada rajah, senang sikit. Wa anzala ma'ahu zala ma'ahu. Ada 5 huruf ni kita kena konsisten. Jangan ada yang terkurang, terlebih. Faham tak ni maksud saya? Sebab ni 5 huruf ni satu harakat. Wa anzala ma'ahu zala ma'ahu. Jadi jangan kita tersilap lah. Mungkin kita terpanjangkan sikit pada ma tu ke. Wa anzala ma'ahu. Ataupun terpanjangkanlah. Wa anzala ma'ahu. Wa anzala. Terpanjang pula kat la. Ataupun terpanjang kat hu. Wa anzala ma'ahumul. Jadi semua tu takkan berlaku lah. Wa anzala ma'ahumul kitab. Dapat tak? Okay, itu bunyi dia lah. Ma'ahumul. Kat sini baru kita matikan lam macam biasa. Ma'ahumul mul. Wa anzala ma'ahumul mul. Gitu. Okay. Mul. Alif lam qamariyah. Untuk lam yang sukun ini jangan kita beranakkan bunyi dia. Tawallud. Yang diistilahkan tawallud. Wa anzala ma'ahumul. Tu. Kadang-kadang kan terlepas pandang. Ma'ahumul kitahumul la. Dia bukanlah la tu nampak sangat kita buat-buat tu tuan-puan. Dia sikit je sebenarnya. Ma'ahumul kita. Tu sikit je. Okey. Wa anzala ma'ahumul kitab. Ma'ahumul kitab bil haqq. Okey. Ma'ahumul kitab. Huruf kah dari bawah ki. Ta kat sini. Ni alif mad tuan-tuan, 2 harakat. Okey. Kita ta. Huruf ba dari atas ba. Bil. Kat sini pun samalah. Jangan diberanakkan huruf lam ni. Bila. Kan. Bil. Tu je. Tahan ujung lidah kita pada lelangit tu. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Okey. Ha pedas. Bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Macam mana tu? Kat situ bila kita berhenti pada kalimah al-haqq ataupun bil haqq ni, kita kena lantunkan qalqalah. Okey, qalqalah maksudnya lantunan. Jadi kat sini tuan-tuan puan, saya yakin tuan-puan dah belajar sebelum-sebelum ni. Apabila kita waqaf pada huruf qalqalah, kita berhenti pada huruf qalqalah yang bersabdu, maka disebut sebagai qalqalah akbar, paling besar. Tapi besar di sini bukanlah besar bunyi lantunan tu, tidak pun. Cuma apa yang kita kena faham kat sini ialah dinamakan akbar itu untuk menampakkan bahawa huruf itu bersabdu, itu sahaja. Lantunan yang berlaku bunyinya sama seperti qalqalah kubra. Okey? Lantunan contoh macam ni. Kalau kita berhenti kat sini.
Ma'ahumul kitab. Kitab. Kalau kat sini, bayangkan huruf qaf ni mati tanpa sabdu. Bayangkan cuba bayangkan huruf qaf ni mati tanpa sabdu. Bil haqq. Bil haqq. Iqa. Iqa. Tapi itu qalqalah sughra kan. Dan biasanya kalau qaf ni kita akan jumpa dia dalam keadaan yang bersabdu lah. Okey, biasanya kita jumpa dalam keadaan bersabdu. So, apa-apa pun yang saya nak tuan-puan faham, qalqalah kubra dengan akbar. Okey, siapa yang dah belajar kan? Qalqalah kubra dengan akbar, lantunan dia sama je. Okey, saya dah pernah huraikan perkara ni. Jadi saya harap tuan-puan faham dan jelas lah. Lantunannya sama sahaja. Cuma yang membezakan ialah sebelum lantunan tu. Kalau huruf yang bersabdu, sepastinya suara kita ni akan tertahan lebih sikit. Bil haqqi. Contoh. Bil haqqi. Nampak tak? Kalau kita hidupkan. Bil haqq. Nampak tak macam ada tertahan sikit tu? Bil haqqi. Tapi ni saya buat contoh lama sikit lah. Kalau ikut asas dia, yang biasa simple kita buat. Bil haqqi. Cuba tuan-puan hidupkan dulu. Qaf dari bawah. Bil haqqi. Jadi istilah itu datang adalah untuk membezakan itu. Bil haqq. Tu takat tu je. Bil haqq. Itu yang kata tertahan tu tadi. Jadi lantunan yang berlaku selepas itu sama je kadarnya seperti qalqalah kubra. Faham tak? Tak ada beza pun. Bukan kata akbar. Akbar ni maksudnya paling besar. Bukannya kita kena tolak bil haqq. Contoh kan, bil haqq. Kena tekan bunyi dia kuat-kuat. Tak perlu pun. Jadi itulah dia yang saya boleh kongsikan kepada tuan-puan supaya tidak keliru lah. Boleh? Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Baik, jadi huruf qaf ni lantunannya kat mana? Kan? Kena berbalik pada makhraj qaf lah. Pangkal lidah. Sebab tu bunyi dia tinggi ke belakang tu. Haqq. Qa. Dia bukan jadi haqq. Haqq. Qa. Tak. Berbalik pada makhraj. Di mana makhraj dia tertahan tu? Banyaklah kalau kita kaitkan sifat ni, semua ada kat sini. Huruf qaf ni sifat apa? Syiddah. Dia suara yang tertahan. Haqq. Haqq. Itu. Dan satu lagi perkara yang paling penting, apa dia? Yang saya selalu sebutkan pada qalqalah, jangan kita tahan suara qalqalah tu. Jangan bunyi hamzah. Bunyi hamzah macam mana? Bil haqq. Yang bunyi bunyi belakang tu. Itu kata kita menahan. So dia tak membawa maksud lantunan lah sebenarnya. Maknanya lantunan yang berlaku tu jangan ditahan. Biarkan lantun dan terus melantun. Haqqa. Kalau kita tahan bunyi lantunan tu, haqqa. Faham tak? Tu. Dah lantun dah cantik dah. Lantun tu pergi dah okey. Cuma dia ditutup pula. Dia ditahan pula. Jadi itu kaedah yang kurang tepat lah. Tapi tuan-puan kena faham lah, bila saya kata kurang tepat ni bukanlah kata kalau terbuat macam tu dosa ke ustaz. Tak ada pun. Okay, dia tak adalah berdosa. Bukanlah benda yang besar sangat sampai kita jadi takut. Tidak tuan-puan. Cuma kaedah. Okay, dia menyalahi kaedah itu je lah. Kurang tepat. Okay, kurang tepat. Itu sahaja. Boleh? So jangan dilantun, jangan ditahankan bunyi lantun tu. Yang kita istilahkan hamzah, bunyi hamzah lah belakang tu, ibarat dia. Kenapa kenapa disamakan dengan hamzah? Sebab hamzah ni kan tertahan bunyi dia. Kan hamzah. Ada sifat dia tu, suara tertahan. Jadi mirip kepada bunyi itulah. Jadi itu sebab ditulis dalam kitab pun tulis elakkan daripada bunyi hamzah di belakang tu. Itu sahaja. Dia macam perumpamaan lah begitu.
Boleh tuan-puan itu sahaja. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Okay, kita baca sama-sama dulu. 1 2 daripada wa 1 2 mula. Wa anzala sorry, wa munzirin. Daripada sini. Wa munziri tadi kita berhenti kat wa mubashirin kan. Daripada wa ni. 1 ready. 1 2 mula. Wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Okay, selesai. Boleh tuan-puan liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Okay, kita nak habis dah ni tuan-puan. Sikit lagi. Liyah, huruf lam baris bawah li, ha pedas. Liyahku, liyahku, liyah, yah, yah. Ha pedas ni di bahagian tengah kerongkong, kita kena sempitkan sikit. Kalau tak sempit tak jadi tu. Kalau tidak dia jadi ha lah. Bila kita sempit kan, dia macam kita tarik daripada bahagian kerongkong kita ni. Saya tak boleh lah nak explain detail macam mana yang kata sempit tu. Benda ni kita kena try and error lah. Kena cuba-cuba sampailah dapat bunyi dia. Okay. Liyahkuma bainan liyahkuma yah. Kalau tuan-puan biasanya kalau dalam fasa yang baru nak belajar latih sebut, dia memang akan ada sedikit unsur takalluf, berlebihan. Liyahkuma tak apalah. Praktis, buatlah bunyi itu dulu, tak apa mula-mula. Cuma nanti di penghujung nanti sampai satu tahap tuan-puan akan dapati bahawa sebenarnya huruf ha pedas ni tak perlu pun ditolak-tolak bunyi dia. Liyahkuma yah. Dia cukup sekadarnya liyahkuma bainan. Okey, dapat ni. Faham maksud saya kan? Jadi kalau tuan-puan mungkin ada yang rasa macam, Ustaz kenapa saya buat tu macam over sangat bunyi dia? So tak apa. Kalau rasa boleh ubahlah dulu pelan-pelan. Tapi kalau rasa tak boleh, tak apa, pelan-pelan cuba. Latih dulu sikit-sikit lah. Dia kalau nak pergi drastik terus mungkin susah kan. Cuma kawal, itu saja. Nanti sampai satu tahap tuan-puan akan dapat mengawal setiap sifat. Segala input yang kita belajar berkaitan dengan sifat-sifat huruf. Kita dah faham dah tentang sifat, contohlah kita dah faham, dah belajar. Jadi macam mana kita nak apply ataupun nak menghadkan sifat itu pada setiap lafaz yang kita baca ni, setiap huruf, setiap perkataan yang kita sebut ni. Kan macam kita kata huruf ha ni lah. Huruf ha ni dah ada sifat nafas yang mengalir, suara yang mengalir. Jadi adakah kita faham mengalir tu liyahku? Nampak tak? Macam mana kita faham dengan istilah mengalir tu? Dan andai kata kita dah faham sekalipun, seterusnya ialah macam mana pula kita mempraktikkan benda tu. Macam mana kita nak praktikkan yang kata suara mengalir itu pada sebutan kita. Nampak? Jadi benda tu semua proses. Okay, percaya pada proses, insyaAllah lama-kelamaan kita akan dapat. Itu sahaja. Kena rajin baca, kena selalu latih. Itu je. Dan hujung sekali apa? Mesti dah tahu saya nak sebut apa kan? Talaqi. Itu sahaja. Okay, latih, dah yakin, dah okey, talaqi. Itu sahaja. Tika masak pun latih. Mantap. Okay. Liyahkuma bainan nasi. Kuma, huruf kaf baris depan ku. Kuma bai. Okay, ni huruf ya lin. Huruf ya yang bersifat lin, lunak, lembut. Kerana huruf ya yang mati sebelumnya berbaris atas, iaitu pada ba ni lah.
Jadi sebutannya bai. Bai itu adalah sifat semula jadi, tuan-puan. Cuma walaupun ianya semula jadi, tapi kadang-kadang kita ni manusia biasalah. Baca kadang-kadang nak bunyi keras dan sebagainya, maka tak mustahil akan berlaku bunyi keras. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Contoh kan, bainan bunyi. So susun, bagi kemas bunyi dia. Bainan nasi, bainan, tu kata lunak, sifat luyun yang fleksibel. Okey, lunak dia bahasa Arab tu, lin tu. Okey, liyahkuma bainan nan, nun bersabdu kena dengung kadarnya 2 harakat, dan kat sini alif lam syamsiah lah. Bainan na 2 harakat, alif mat kat sini. Si fi, huruf sin baris bawah si, fi 2 harakat. Ni ya mad. Sebelumnya baris bawah. Liyahkuma bainan nasi fi. Kemudian huruf mim baris atas. Matikan huruf kha ni terus. Matikan huruf kha ni terus. Fi makhtalafu, fi fi huruf kha ni tebal selamanya. Kan makhtalafu begitu. Fi makhtala, nak muncul ke huruf kha ni? Mau. Nanti jadi tak mau bunyi tu kan. Fi saya percaya mungkin ada sahabat-sahabat yang rasa sukar sikit nak sebut huruf kha ni. Tapi itulah, kena latih sikit, insyaAllah pelan-pelan nanti tuan-puan akan dapat. Fi makhtalafu fi. Okay, boleh? Faham kan huruf kha tu? Baik, kemudian huruf ta baris atas ta, la baris atas la, fu 2 harakat. Fi makhtalafu fi, fu 2 harakat. Okey, kemudian kat sini alif ziyadah ataupun huruf ziyadah ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Huruf ziyadah, apa makna ziyadah ni? Tambahan, huruf tambahan yang ada pada penulisan tetapi tidak ada pada bacaan. Okey, habis fungsi dia apa ustaz? Kenapa ada kat situ? Ianya melibatkan dalam perbincangan ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Okey, ada sebab kenapa dia letak tu, bukan saja-sajalah. Kan kita faham pula, oh tak ada apa-apa ustaz, dia corak je. Kan kata corak pula, bukan corak tuan-puan. Okey, itu adalah berkaitan dengan ilmu lughah, lughatul arabiyyah. Okey, ilmu bahasa Arab. Siapa yang ngaji bahasa Arab, kan Puan Safiah dalam ni. Puan Safiah ngaji bahasa Arab. Tanya dia nanti. Apakah fungsi fungsi huruf ziyadah dalam ilmu lughah, ilmu bahasa ni. Puan Yahti. Okey, baik. Selamat insyaAllah. Moga dipermudahkan urusan Puan Okey, selesai. Fi makhtalafu fi, huruf fa baris bawah fi. Matikan ha ujung kat sini. Okey, dan hukumnya mad arid lisukun.
فيما اختلفوا فيه. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Okey? Jelas tak tuan-tuan dan puan? Setakat ini. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat semua, sebentar sebelum kita kita punya perbincangan ni dah habis dah sebenarnya. Dan insya-Allah sebentar lagi kita akan baca daripada permulaan sehingga selesai lah. Okey. Dan saya ulang sekali lagi, ayat ni belum selesai lagi, ayat 213 ni belum habis, ada lagi baki. Sebab tu saya letak titik-titik tu. Sebab ayat ni panjang. Jadi kita potong, ambil takat ni dulu. Esok kita akan sambung untuk yang berbaki lah, insya-Allah. Baik, sedikit makluman. Tadi di awal saya ada cerita, tapi time tu tak ramai lagi yang masuk. Jadi sekarang ni saya nak minta izin tuan-puan untuk dengar sekejap apa yang saya nak sharekan kepada tuan-puan. Jadi insyaAllah menjelang Ramadan ini, kami di pihak Izin Ngaji membuat satu perancangan untuk sama-sama kita mendapatkan barakah di bulan yang mulia ni. Dan sekaligus kita nak mengaut gandaan pahala lah sebenarnya. Kita nak sama-sama cuba buat amal. Jadi kami membuka satu ruang. Kami ni sebagai orang tengah, okey, kita nak buat sumbangan tuan-puan. Okey, kita nak buat sumbangan. Kami nak buka kepada tuan-puan, nak buka ruang kepada tuan-puan untuk sesiapa yang nak menyumbang, okey, terpulang berapa amount pun tak kisah. Cuma nanti daripada sumbangan tuan-puan tu kita akan buat pembelian kurma untuk pack 200 gram. Tak adalah banyak 200 gram. Cuma kita akan bungkus packing untuk 200 gram. Kita akan edarkan, bagi kepada, tengoklah, kita akan bagi kepada golongan yang memerlukan lah. Mudah saya cakap macam tu. Kami pun tak set lagi nak dihantarkan ke mana. Cuma itulah tujuannya, untuk kita sama-sama meraih ganjaran pahala untuk bulan yang penuh kemuliaan, penuh barakah ini, insya-Allah. Okey. Jadi kami buka untuk tuan-puan buat sumbangan, siapa yang berhajat, okey, yang tak tahu nak salurkan ke mana, insya-Allah kami akan cubalah bantu sama-sama untuk kita meraih ganjaran pahala ni, insya-Allah. Jadi kita buka tuan-puan, contohlah kalau ikutkan gram, 200 gram tu nilainya RM20. Okey, 200 gram kurma tu nilainya RM200. RM20. Mahal benar. 200 gram RM20. Jadi tengoklah, kalau ada yang sumbang RM5 kan, kata cok pula. So kita tengoklah, sampai cukup amount RM20, kita dapatlah untuk satu pack tu, satu pembelian, satu pack. Jadi kalau kita ada contoh RM2,000, RM1,000, so kita bahagilah berapa pack yang kita boleh dapat daripada nilai tu. Jadi insyaAllah dengan sebab sumbangan tu membuatkan kita itulah dapatkan ganjaran. Mana tahu dengan sebab kita lakukan tu, Allah memberikan rezeki yang luas buat kita, insyaAllah. Baik, jadi untuk sumbangan itu, tuan-puan boleh tekan link di atas, ataupun minta tolong tim-tim untuk letakkan link sumbangan saja. Siapa yang dengar ni, kalau ada tim, tolong bantu saya, terima kasih, untuk letakkan link di ruangan komen, pin kan. Okey, untuk sumbangan tuan-puan. Saya yakin mungkin ramai yang bermurah hati kan. Kadang-kadang kita banyak rezeki kita nak kongsikan rezeki kita, insya-Allah. Cuma tak terikat lah tuan-puan, tak kisah nak bagi berapa. Nak bagi 50 sen ke, RM1 ke, RM5 ke, terpulang. Cuma asasnya tadi saya bagi tahu, nilai untuk 200 gram kurma bernilai RM20. Itu sahaja. Jadi kita akan kumpul lah, tengok berapa banyak paket yang kita boleh dapat. Kemudian kita akan edarkan, insyaAllah. Jadi kami ni macam orang tengah lah. Kami ni ambil, dan kami, sebab kita ada kurma tu, kami kan di sini ada jual kurma. Dan kalau tuan-puan nak beli kurma pun, untuk tuan-puan punya, ahli keluarga ke, sendiri punya ke pun boleh juga. Kita ada jual kurma ajwa sahajalah setakat ni. Sebab kurma ajwa ni dia hot sikit, kan. Ada orang dia kurang, mungkin ada yang tak suka kan. Tapi kami jual itu sajalah. Kalau tuan-puan nak kurma yang lain, insya-Allah boleh dapatkan di mana-mana lah, pasaran banyak sekarang kan. Itu sahaja. Boleh. Kalau nak nombor akaun apa semua, kami tak nak dedahkan nombor akaun di sini tuan-puan. Minta maaf lah, bahaya sekarang ni.
Jadi tuan-puan letakkan link, sorry. Sahabat saya dah letakkan link di ruangan komen. Tuan-puan boleh tekan saja link tu. Dia akan direct terus ke WhatsApp. Dan insyaAllah nanti kita akan inform lah, bagi tahu untuk makluman selanjutnya. Akaun, berkenaan dengan akaun dan detail lah. Boleh? Ustaz takkan 5 kupang kot, top up pun RM5. Wallahualam, itu saya kata tadi, dia terpulang pada individu lah. Kan, ini bukan paksaan tuan-puan ini kita sama-sama, ni asbab nak masuk Ramadan ni. Kita sama-sama lah cuba. Mana tahu kita tak dapat buat tang ni, kita tak dapat nak bagi orang, so kita berpakat lah. Ibarat ni kita berpakat, kita bantu kepada orang. Dan insyaAllah moga suci bersih lah harta kita tu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Boleh tekan link kat bawah So satu lagi, kalau siapa nak beli kurma pun boleh berhubung teruslah alang-alang. Contohlah, Ustaz saya nak buat ni untuk sumbangan, lepas tu saya nak beli juga untuk saya nak sekilo, contoh. Maklum je, InsyaAllah nanti kita akan uruskan, bantulah tuan-puan ya. Kemudian siapa nak beli Ramadan planner pun sama juga, terus tanya je berkenaan dengan Ramadan planner. Tuan-puan nak planner kan, nak rancang Ramadan untuk tahun ni lebih baik, so boleh dapatkan juga. Kemudian nanti kan insyaAllah pada bulan Ramadan nanti akan ada beberapa slot yang kita sediakan untuk tuan-puan. Okay, tidaklah slot khusus, cuma adalah part-part yang kita buat. Mungkin slot on off, okay, untuk sebagai kita muhasabah, kita semak balik macam mana kita punya status Ramadan pada ketika itu. Jadi saya boleh sebutkan di sini, kita akan adakan beberapa program live lah. Live santai saja, lebih kepada perkongsian dan sebagainya. Itu saja insyaAllah. Dan kepada mereka yang join untuk Ramadan Planner, saya beritahu ni dengan baik-baik. Yang membuat pembelian Ramadan Planner bersama Izzy Ngaji, insyaAllah tuan-puan akan ikuti kelas tadarus Al-Quran secara percuma. Tapi minta maaf lah tuan-puan, kita khususkan kepada yang melakukan pembelian Ramadan Planner ni. Kan, Ustaz saya kerja dan sebagainya, tak apa sebenarnya, sebab kita ada ulangan dan sebagainya. Cuma kita nak wujudkan komitmen tu tuan-puan. Bukan kita tak nak open tuan-puan tapi kita nak wujudkan komitmen. Maknanya siapa yang menyerahkan diri lah, itu sahaja. Kita nak buat baik ni memang dah ada timenya, kena dalam keadaan yang open, dan sepastinya ada satu masa kita kena duduk dan menyerahkan diri. Itu antara faktor kenapa kami buat begitulah. Sama lah macam sharing tajwid ni. Siapa yang tak nak kelas berbayar, joinlah sharing tajwid macam tu. Siapa yang nakkan serah diri dia lebih sikit, nakkan komitmen lebih sikit, so ikutlah kelas-kelas yang kita sediakan, kelas Kito, kelas tajwid intensif online, begitu. So kena faham kaedah belajar ni pelbagai tuan-puan, ikut kemampuan kita lah. Okey, itu saja, wallahualam. So jangan salah faham dengan apa yang saya kongsikan ini. Jadi insyaAllah itu sajalah setakat ini. Okey, petang ni jangan lupa, tuan-puan yang sedang menonton ni, petang ini jam 3 petang. Okey, jam 3 insyaAllah, selepas tuan-puan dah selesai makan pun semua. Siapa yang puasa, selamat berpuasa. Kemudian pada jam 3 petang ni, log masa masing-masing, kita akan ada perkongsian daripada saudara Irfan, sahabat kami, tim Izzy Ngaji juga. Dan tuan-puan pun serasa dah kenal dah saudara Irfan ni. InsyaAllah akan berkongsi kepada tuan-puan berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Sebelum ni kita membincangkan tentang persediaan sebelum kita melangkah masuk pada bulan Ramadan. Jadi petang ini kita nak kongsikan apa pula yang perlu dilakukan pada bulan Ramadan. Dan semestinya akan ada kaitan dengan bahan ataupun kita punya Ramadan planner tu lah. Sebab ianya bergantung dari situ, kan? Sebab kita nak merancang, tuan-puan, merancang. Jadi kepada sahabat-sahabat yang melakukan pembelian tu, saya harapkan petang ni adalah bersama insyaAllah. Kita akan guide, insyaAllah saudara Ifan akan guide sikit, guide semana yang mampulah untuk tuan-puan, insyaAllah. Ustaz, di bulan Ramadan nanti sharing tajwid masih on ke? Semestinya. Okay, itu bulan yang orang kata apa, kemuncak tuan-puan, bulan Ramadan. Jadi doa-doa lah, moga-moga sahabat-sahabat kita makin bertambah. Kita bukanlah mengharapkan viewer yang banyak pun. Okay, kita bukannya nak kuantiti, tapi kita nak kualiti tu. Tapi mungkinlah, mudah-mudahan masuk je ambang Ramadan ni,
sahabat-sahabat kita yang lain mungkin rasa tergerak hati untuk bersama kita ngaji pagi-pagi macam ni kan. InsyaAllah kita doakan baik-baik. Doakan baik insyaAllah. Mungkin sekarang macam sekarang ni ada berapa orang ni, 130 contoh. Mana tahu nanti ditambah lagi kan. Saya pun tak adalah mengharap nak beribu-ribu ke apa kan, sebab saya pun baru lagi mula live ni tuan-tuan. Okay, saya mula live ni Ramadan tahun lepas. Itu pun guna handset je. Cuma sekarang ni lah kita dah upgrade sikit, dah belajar sikit nak buat live sampai ada ayat Quran kat skrin. So nampak macam proper sikit lah. Okay, doakan kami terus maju insyaAllah. Kami pun masih lagi orang kata apa, belum usia matang lagi untuk berada di media sosial ni tuan-puan. Belum lagi. Orang kata adik-adik lagi. Okay, kami baru lagi insyaAllah. Doakan kami agar tu berkembang, dapat memberikan nilai manfaat yang besar kepada masyarakat di luar sana insyaAllah. Itu saja. So ada 3 poin saya ulang lagi sekali berkaitan dengan sumbangan. Siapa yang nak boleh terus tekan link di bawah. Kemudian yang kedua, siapa yang nak dapatkan Ramadan Planner dan nak melakukan pembelian kurma bersama kami, boleh tekan juga link dan terus berhubung dengan pihak yang menguruskan lah, tim kami juga insyaAllah. Dan yang ketiga, untuk petang ni, nantikan slot bersama saudara Ifan Mokhtar pada jam 3 petang untuk apakah yang kita perlu lakukan pada bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, selesai. Okay. Baik, jadi insyaAllah sama-sama Puan Hawa. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebenarnya terus terang lah tuan-puan, segala apa yang tuan-puan buat, join seminar, lakukan pembelian macam Ramadan Planner, kurma ni sebenarnya sejujurnya lah memang membantu di pihak syarikat izin ngaji sendirilah. Itu je sebenarnya kan, dapat menampung kos-kos kita yang di sini. Itu hakikat dia yang tuan-puan tahu dan perlu tahu. Jadi sebenarnya di atas pembelian yang tuan-puan lakukan itu sebenarnya sedikit sebanyak memberi sumbangan dan memberi orang kata apa, kemudahan kepada kami lah di sini untuk kami terus menerus untuk banyak-banyak benda. Tuan-puan pun tahulah, yalah hidup dunia ni orang itu lah, pusing-pusing itu juga tak ada benda pun. Cuma apa yang kita nak berikan tu adalah benda yang betul-betul boleh memberi manfaat. Itu sahaja insyaAllah. Jom tuan-tuan dan puan, selesai. Kalau dibiarkan lagi ni sampai malam tak habis ni kang. Okay, kita dah nak pukul 10 dah insyaAllah. Jom kita baca dulu sama-sama bacaan ini, surah Al-Baqarah ayat 213. Okay, ready semua, tarik nafas, betulkan niat balik semula insyaAllah. Jom kita mulakan. Semoga Allah bagi kejayaan insyaAllah Tuan Tashamani. Terima kasih sahabat-sahabat yang mendoakan. Okay, moga Allah kabulkan doa sahabat-sahabat kita semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, jom kita mulakan bacaan kita. Ready? Tarik nafas. Kuat-kuat kita baca. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا
اختلفوا فيه صدق الله العظيم. Okey, kita ulang sekali lagi tuan-puan. Okey, kita ulang sekali lagi bacaan yang tempo yang laju sedikit, insya-Allah. Tarik nafas sekali lagi sama-sama. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai dah tuan-puan pengajian kita untuk pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih semua di atas komitmen yang tuan-puan berikan. Moga Allah saja yang dapat membalas segala tindakan ataupun apa yang tuan-puan lakukan pada hari ini, pada hari sebelum-sebelum ini dan hari yang berikutnya, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf lah sekiranya ada apa-apa kesilapan dalam berbicara, dalam apa yang saya kongsikan kepada tuan-puan. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf. Andai ada terlanjur bicara, kata-kata saya yang membuatkan tuan-puan terkecil hati, terguris hati, terasa kan ustaz ni perli saya ke, ustaz ni cakap kat saya ke. Saya tak ada niat begitu pun tuan-puan. Jadi maafkan andai ada yalah daripada kalam-kalam saya, sebutan percakapan saya membuatkan tuan-puan rasa begitu. Saya mohon maaf sekali lagi, insya-Allah. Kita nak masuk Ramadan ni, so tak maulah stres-stres, tak maulah imo-imo kan. Jadi insya-Allah moga Allah sampaikan Ramadan pada kita, balighna Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah temukan Ramadan pada kita untuk tahun ini, dan kita harapkan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik buat kita. Yang lepas-lepas tu kita abaikan dah. Yang lepas tu biar jadikan pengajaran cukup. Jangan kita patah belakang tengok duk terkenang dan sebagainya. Okey, kalau kita terkenang dan kita nak jadikan ianya sebagai muhasabah pada diri kita, tak ada masalah. Tapi kalau kita terkenang dan last kali tidak ada apa-apa tindakan daripada kita sendiri, so benda tu nothing lah, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Okey, jadi insya-Allah kita cubalah target siapa yang dah rasa dah boleh ke depan untuk ikuti tadarus dan sebagainya, teruskan. Bergeraklah tuan-puan. Okey, jangan duduk di kepompong yang sama. Okey, di kepompong yang lama, duduk kat rumah ataupun rasa tak berani, takut dan sebagainya. Kita buang semua perasaan tu. Kalau rasa dah yakin, dah ada kefahaman sedikit, tuan-puan tolong bergerak tuan-puan. Okey, jangan duduk di takut yang lama, tolong bergerak. Okey, carilah guru ataupun carilah kelompok-kelompok, bersahabatlah dengan sahabat-sahabat yang sama-sama mencintakan Al-Quran, insya-Allah. Bagaimana keadaan kita ketika itu pun, sahabat-sahabat kita akan sentiasa bersama, berpegang tangan erat untuk membantu antara satu sama lain, insya-Allah. Jadi itu saja. Jumpa petang ni 3 petang lah. Jam 3 petang, insya-Allah. Itu sahaja kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah, dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-puan, jangan lupa hashtag kita tuan-puan. Apa dia? Santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran sepastinya akan jaga kita. Wallahu ta'ala a'lam. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan,
Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tu'ti as-salam, ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tu'ti as-salam, ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman,
hapuskan semua amalan, dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran, wa hadha